zaman sekolah dengan zaman you, cara penjagaan saya lain. Zaman sekolah saya memang tak fikir langsung tentang kecantikan. So every year memang berbelak lah muka. So kita orang memang tak pakai sunscreen pun. So macam lagipun kita orang all girls kan. Semua perempuan, tak ada siapa pun nak tengok. So macam so tak kisah. tak malu sangat lah. Malu sangat lah, lenjan lah kan. Patut lagi ramai instruktor perempuan. Kita kena balancekan lah. Sebab kadang-kadang kalau instruktor lelaki, dia akan fikir sebab dia dah biasa dia tu lelaki, dia tak akan fikir kalau student dia perempuan ni macam mana, well-being dia macam mana. Hello guys, welcome back to Voice Out by Voice of Kashan. Dan kita berada lagi dalam satu episod yang lain. Kita bersama tetamu undangan. Beliau merupakan band members yang berpengalaman dalam arena marching band dan mula berkecimpung sejak di bangku sekolah lagi. Dan tak terhenti di situ, beliau juga meneruskan minatnya sehingga ke peringkat universiti. Jadi siapakah beliau? Inilah dia, Raihan Akila. Hello Rehan. Hello. Hai, khabar Rehan? Sihat kan? Sihat. Sekarang dekat mana Rehan? Saya kat Kajang. Kajang. Tak jauh. Sebab saya kat Bangi. Macam kat sebelah je. Kita nak tanya dulu lah kan. Sebelum ni kita tahu Raihan mula join marching band sejak kat sekolah lagi. Mungkin Raihan boleh ceritakan sikit dulu main kat sekolah mana, lepas tu dah masuk U mana, and then main instrumen apa? Okay, saya dulu start main band daripada umur 13 tahun lah, dari form 1 kan. Dekat JB, Johor Bahru, sekolah Tun Fatimah, and sampailah saya form 5. Lepas tu time diploma saya sambung lagi band sebab minat kan, dekat UiTM Tapak. Kita orang dulu UiTM Perak, kita orang gabung UiTM Tapak dengan UiTM SI, so jadi UiTM Perak. So kita orang kalau dulu practice every weekend pergi SI Iskandar. Macam tu lah. Lepas tu time degree sambung lagi dekat Shah Alam. So dekat sekolah dengan dekat universiti main instrumen yang sama ke berbeza? Sama. Sekolah dulu saya marimba, marching band semua. Marching bell. Lepas tu time diploma still main marimba, and time diploma saya start belajar main snare. Tapi rudiments biasa je lah. Lepas tu time degree saya marimba balik sebab dia orang tak kasi saya tukar. So kiranya main snare tapi berpeluang untuk main competition ke ataupun sekadar belajar je macam mana? Saya pernah join untuk DC time 2018. 2018 main dekat snare? Arau. Dekat Arau. First of all, saya mewakili pihak Voice of Culture mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk feature dekat dalam episod kali ni. Dan bukan senang kita nak dapatkan tamu ataupun guest speakers daripada golongan wanita. It's a big opportunity bila Raihan dapat feature dekat dalam episod kali ni. Macam nice lah. Okay, jadi nak tanya dululah kan Kak Raihan, macam mana boleh tercetusnya minat nak join marching band waktu dekat sekolah dulu, waktu form 1 dulu kan? Sebab saya memang ada basic music pun dari kecil. Saya memang berhenti main piano daripada saya start belajar pada 6 tahun. So macam adalah basic. So bila macam masuk STF je, sebab band kan macam popular kan situ, niche area. So saya naklah masuk sebab music kan. Time tu lah juga baru kenal marimba tu apa, snare tu apa, sebab dulu tahu piano je. So kiranya bukan masuk STF sebab nak masuk marching band lah. Maksudnya masuk STF baru kenal marching band lah. Ya. Kiranya sampai sekarang praktis lagi main piano lah. Ya, praktis. Apa yang buatkan Raihan macam
terus berminat ataupun terus kekal untuk bermain sampai sekarang? Sebab biasanya kalau orang dia dah main waktu sekolah, bila dah masuk U, dia rasa macam nak ceburi bidang lain ataupun dia dah tak minat dah dengan marching band. Dia kata tak apalah, tapi sekolah je dah main, masuk U buat benda lain pula. So apa yang buatkan Raihan kekal lagi untuk main marching band ni? First sebab passion lah, sebab minat kan. Daripada form 1 dah main, so macam rasa best sebab rasa performance. Sebab saya memang suka perform depan orang daripada kecil kan dah perform. So macam dah biasa kan. So macam suka lah. And then first passion. Second sebab rasa seronok sebab ada unity dalam band kan kuat kan. So macam sampai dah habis sekolah pun still ada contact. So macam networking lah dari situ. And then lepas tu daripada diploma sebenarnya saya mula fikir macam nak masuk ke sebab diploma kan nak fikir belajar je mula. Tapi and then macam boring lah pula kan kalau tak join band. So sebab dah biasa dah 5 tahun main band kan. Lepas tu saya macam mula macam doubt jugalah macam patut ke masuk dah bersekolah dah main kan. Lepas tu and then fikir-fikir join je. Time tu dekat UiTM Perak dia lain sikit daripada sekolah sebab UiTM Perak time tu macam baru establish. So mula saya tu dia macam kita orang yang first batch yang Eximus Regiment tu, kita orang first batch lah kiranya. Kira macam Raihan antara senior yang first ada dekat dalam apa marching band dekat UiTM Perak tu kan? Sebelum ni tak ada lah? Sebelum ni ada, cuma dia orang macam dah bubar. Katanya lah dia orang macam bubar. So bila saya masuk tu saya pelik lah, ini je ke orangnya sebab memang sikit. Memang sikit. Saya sama batch dengan Adam Azlan semua. Okay. Adam Azlan pernah feature dekat dalam Voice Out episode yang lepas. Ya. Kita teruskan. Itu baru kat UiTM Perak tu. Belum Shah Alam lagi tu. So UiTM Perak saya pun mula biasalah parents pun cakap asyik main band je kan. So macam tak apa lah, bukannya saya buat salah kan. Lebih baik saya main band daripada saya pergi melepak mana. Sebab time kan every time cuti kan ada band camp, ada apa tu untuk DC segala benda kan. So saya selalu tak ada kat rumah lah kalau time cuti SEM ni. So parents pun bising. So saya macam tak apalah, aku bukan buat benda salah. So saya pun main lah sampai habis diploma Perak. And then Shah Alam pun saya baru join 2019. Itu pun mula saya tak nak main dah sebab macam dah asyik main band je kan, nak main benda lain. Tapi sebab time tu sebab tak rasa puas lagi sebab saya nak join lagi DC. Sebab time Perak dia baru join 2 kan. So macam start 2017 17-18 main untuk Perak. Ya. So maksudnya berpeluang untuk main untuk mewakili UiTM ni 3 tahun lah, 17, 18 dengan 19. Sebagai seorang yang dah lama berkecimpung dalam marching band, kalau UiTM sendiri 3 tahun tu satu pengalaman yang sebenarnya lama juga lah. Macam biasanya orang dia boleh main untuk UiTM 2 tahun je untuk satu macam kira sekali penyertaan dia 2 tahun je kan, sebab course study dia pendek kan. So macam bila Raihan ni dah join 3 competition ataupun 3 kali penyertaan kan, so apa pandangan Raihan bila kita melihat community marching band ni now and then? Macam dia ada banyak beza tak? Macam sebelum ni mungkin Raihan dekat sekolah kan, kat sekolah mungkin dia punya community dia berbeza, dekat U ni berbeza, ataupun dekat Perak sini dia berbeza dengan Shah Alam. So macam mana? Okay, saya cerita daripada sekolah lah. Daripada sekolah. Daripada sekolah, apa yang saya observe, sebab kita macam tertutup sikit. Kita macam ni networking kita tak terlalu besar berbanding dalam time band dekat UiTM, time diploma degree. Sebab dulu kita bukannya jumpa sangat kan budak-budak. Jumpa pun time competition, itu pun mana boleh bercakap kan dengan budak lain, kita kena kita je. So macam time competition macam itu je. So kita nak berkenalan tu macam terhad lah sikit. Nak belajar cara diorang main dalam band pun macam
kadang-kadang saya pun ada kawan juga kenal daripada dulu zaman Facebook kan. Itu je lah. Itu cerita-cerita band kau macam mana, band aku macam ni. So macam time sekolah dulu kawan marching band sikit berbanding kawan orkestra, sebab sekolah saya dulu join orkestra agak. So macam adalah dua kan. Itu dua pandangan. Sebab STF kita orang join dua-dua dulu, Win Orchestra dengan marching band. Tapi kita orang more to marching band lah. Bila orkestra kita orang tak sangat, tapi sekolah suruh join juga kan, so join je lah. And then so kita punya pandangan kita macam berbeza, sebab dia orang Win Orchestra, kita more to marching band. So dia orang macam pelik sikit lah. Lagi-lagi kita sekolah perempuan kan, sekolah semua perempuan, so dia orang macam pelik lah. Kau tahan ke ni semua ni kan? Itulah. Bukan biasa sekolah perempuan dia macam tak adalah hardcore sangat macam sekolah lelaki ke ataupun sekolah campur ke. Ke dia hardcore juga. Hardcore sama. Lagi perempuan sama je. Okay. So tu kat sekolah lah. Ke ada lagi kat sekolah? Yang beza kan. Yang beza sekolah itu je lah saya rasa daripada ITM. Lepas tu cara disiplin semua. Disiplin pun beza lah sekolah. Saya rasa semua sekolah band lagi disiplin daripada ITM. Tak tahu lah bagi saya. Saya macam tak boleh nak cakap ya, tapi macam saya faham benda tu. Ya. So bercakap tentang apa tadi Rehan cakap dia punya disiplin kat sekolah berbeza dengan UiTM kan. So mungkin Rehan boleh ceritakan sikit pengalaman belajar dengan kata apa 3 instruktor yang berbeza. Mungkin 3 instruktor ni dia mengamalkan sistem yang berbeza-beza mengikut tempat dia lah. Mungkin dekat sekolah dia akan buat macam ni, dekat universiti dia buat macam ni. Lepas tu bila masuk UiTM Shah Alam pula dia punya style dia macam ni pula. So how do you adapt dengan 3 benda Allah ni? 3 tempat ni berbeza ni. Nak adapt tu mula-mula memang susah lah kan, sebab kita dah biasa sebab saya dah 5 tahun cara sekolah punya. So bila saya masuk Perak, sangat macam mula saya culture shock sekejap, sebab dah biasa sekolah punya beza kan. Sebab dulu time sekolah kita orang lebih pentingkan physical appearance. Kita orang everyday buat physical training, macam push up, jogging semua. Every time before practice kita orang akan ada training fisik lah. Sebab taklah kita orang dulu walaupun perempuan, biasalah perempuan kenalah jaga body semua kan. So kita orang sangat pentingkan physical training tu. So everyday dulu kat sekolah everyday lah practice. After break tu pukul 5 practice everyday. Tapi kalau time diploma weekend je. So macam dah berbeza sikit, dah lain sikit. So time kat diploma dulu kita orang punya cara more to playing, sebab newbies kan. So sebab first batch kan. So time tu macam susah sikit, sebab kita baru band nak membangun. Lepas tu kita nak polish playing lagi. So sangat diorang time tu sangat perlukan player yang ada pengalaman. So macam banyak benda kerja lah. So macam sangat kasih shock lah mula. So macam bila dah masuk Shah Alam dah biasalah, sebab dah ramai yang ada pengalaman macam tu. Dekat Shah Alam kiranya time tu Rehan join sekali, ada ramai lagi lah tim-tim daripada UiTM lain masuk Shah Alam juga ke, ataupun ramai je yang junior-junior yang start pada bawah juga? Ada juga. UiTM Shah Alam. UiTM Pening pun ada. Okay. So dekat Shah Alam ni dia berbeza tak dengan Perak ke dia sama je, style dia? Bezanya players, number of players. Sebab Perak sikit, Shah Alam ramai. Percussion Shah Alam boleh buat satu tim padang bola. Tapi kat Perak belas je. So itu je lah yang beza saya bagi semua. Mungkin lain orang dia punya kata apa experience dia join marching band. Jadi mungkin Raihan boleh ceritakan sikit, ada tak any good ataupun bad stereotype yang pernah diterima ketika join marching band ni?
maksudnya ataupun ada orang berfikir yang macam marching band ni tak bagus, ada orang fikir yang sebenarnya join marching band ni bagus. So ada tak yang pernah Raihan alami sendiri? Dia dari segi apa tu? Macam mana? Macam let's say lah kita contohlah Raihan join marching band kan, but then dia punya bad stereotype dia adalah bila datang dekat Raihan sini, kawan-kawan kelas kata kau ni asyik training je, lepas tu kelas ponteng lah, kerja assignment tak siap lah apa semua. So macam dia kata join marching band ni mesti tak best, mesti side effect dia mesti kerja tak siap, selalu ngantuk dalam kelas ke apa, ataupun parents tak kasih ke, ataupun tersisih dengan kawan-kawan ke, sebab orang kata dia ni ada kawan, dia ada geng marching band, so yang kacau dia macam tu lah. Yang ada geng jangan kacau ni time zaman sekolah lah. Sebab tak lah, itu stereotype lah. Tapi bagi saya stereotype dia betul lah tu, macam tadi cakap kalau join marching band je tak masuk kelas lah, memanglah betul sebab kita pergi competition kan. And then parents tak kasi. Tapi sebenarnya macam saya sendiri lah kan, parents saya pun mula macam ragu-ragu lah, boleh ke nak adapt studies dengan band kan. So saya caranya just prove je lah dekat parents saya boleh adapt. Sebab time saya ni nak admit lah, saya ni bukan student A+, walaupun saya pada STF. Saya just student A- lah. Tapi ada A tu kira power ke? So A-. macam and then selalulah kalau macam studies and drop sikit je dah kena ni sebab band lah ni, sebab band. Bukan sebab band, sebab aku yang malas nak belajar. Itulah stereotype. Tak, ni lari sikit lah. Macam kalau sekolah SMK, sekolah biasa kan, contohlah dulu SPM kan, lepas habis SPM orang tanya, result kau berapa kan? Kalau sekolah SMK dia akan jawab, aku 3, 2, 5, contoh 3, 2, 4. So maksudnya dia 3A, 2B, 4C. So standard dia macam tu. Tapi kalau sekolah-sekolah pandai macam STF ni kan, boleh kata kau berapa A? Aku 3, 2, 4. Tapi maksud dia 3A+, 2A, 4A minus. Betul ke itu? I mean, itu cara dia kalau menjawab tu lah, kalau orang tanya berapa A kan. Tak adalah, sama je sebenarnya. Sama kan? Sama je. Macam contohnya berapa A? 6, 7 macam tu lah. Dia tak ada spesifik lah berapa A+, A atau A minus, tak ada kan? Tak, kita orang tak tanya sangat. Tak kisah. Saya nak tanya Raihan sendiri tentang point of view Raihan as a woman who contribute yourself dalam marching band ni kan. So apa keunikan ataupun advantage sebagai seorang wanita yang join marching band ni? Sebab generally yang join ni lelaki je tau. So macam bila ada perempuan ni, dia mungkin ada satu advantage ataupun keunikan yang berbeza yang lelaki tak ada kot, ataupun tak rasa benda tu. So macam mana? Yang beza tak tahu. Fikir jap. Tak, sebab saya dah di-train untuk act macam lelaki daripada dulu. So saya macam tak ada beza pun. Tak ada beza antara lelaki. Maksudnya appearance ke ataupun attitude. Attitude. So maksudnya dia tak kacau appearance lah. Appearance, you punya appearance you still lagi nampak macam perempuan lah. Cuma attitude je lah. Macam attitude je lah. Don't give a shit macam tu lah. Macam jangan pandang sebelah mata. Aku perempuan, aku boleh buat macam tu lah. Faham. Dia train menjadi apa, attitude dia jadi macam lelaki lah. Satu macam tak boleh lembik-lembik lah. Sebab band kan. Tapi betul ke kalau walaupun dia keras kan, tapi bila sampai satu part dia dengan boyfriend dia mesti macam dia lembik. Ya. Tak tahu. Saya tak. 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 Okay. So kalau kita nak bandingkan dengan lelaki kan, kita tahu fizikal wanita ni macam dia agak sensitif sikit lah kan. So macam kita nak kata sensitif ni macam as in terdedah dengan matahari untuk satu jangka masa yang lama, ataupun kita nak kena angkat instrumen yang berat-berat, ataupun macam melibatkan mentally yang boleh drain kita punya mental kan. So mungkin Raihan boleh kongsikan pengalaman Raihan sebagai seorang wanita yang yang melalui proses
latihan band yang ekstrim, lagi-lagi waktu sekolah August dulu kan, sebab yang kata kat sekolah tu lagi hardcore daripada kat universiti. Okay, time sebenarnya time sekolah lagi banyak. What we do is kita orang mindset. Tak lah sebab dah start daripada kecil. So kita punya senang di train. Macam nak cakap sebab kita pun kena start melentur buluh biar dari rebung ni. Yes. So macam dari kecil kita dah kena train hardcore. So sampai ke besar lah kita dah terbiasa sebab kita dah mindset. Sebab time sekolah kita orang dalam time band je kena macam kuatkan diri. Mindset. Macam tu lah. So kat sekolah dulu dia punya kat sekolah dulu kan dia punya pengalaman hardcore tu kan, apa yang paling teruk yang pernah kena? I mean kalau kita bukanlah kata training lah, mungkin ada hukuman yang paling teruk yang pernah korang kena ke ataupun mesti ada denda. Mungkin boleh share sikit ke? Selalunya kalau kita orang kena denda instrumen lah, macam percussion, kita orang up carrier. Carrier. Okay. Lepas tu kadang-kadang instructor suruh down. Kadang-kadang down tu kita separuh je. Macam itu. Lepas tu tahan. Berat mat. Lepas tu sebab dah biasa daripada formal dah kena. So kita macam dah terbiasa. Lagi satu denda dia lari sambil carrier. Percussion lah. Kalau blowers, diorang up lah instrumen diorang. Macam trumpet ke, trombone. Kalau macam Raihan sini, Raihan kan main marimba kan. So takkan nak angkat marimba ke macam mana? Dah, kita orang up carrier lah. Carrier. Okay, faham. Okay, inilah kita semua tahu, mungkin para pendengar di luar semua juga tahu yang marching band ni boleh dikatakan sebagai salah satu aktiviti sukan yang lasak kan. So ada setengah orang dia macam tak boleh tahan dengan benda-benda lasak ni sebab dia macam nak jaga penampilan lah kan, dia tak, ataupun dia tak nak riskan diri dia dengan benda-benda yang macam terdedah kan. So kalau lelaki kita panggil dia sebagai metrosexual. Metrosexual ni dia macam orang yang menjaga penampilan dia kan. Macam aku tak boleh kena matahari lah, ataupun dia keluar je dia pakai sunscreen ke sunblock ke kan. So tapi yang tu macam bagi budaya kita ni benda tak normal kan. I mean maksudnya bukan semua orang ada benda tu. Tapi kalau untuk wanita pula dia macam sinonim tau dengan penjagaan diri, lagi-lagi yang melibatkan penampilan kan. Jadi macam mana you guys ataupun Raihan sendiri control all this thing? Macam you nak kena training, nak kena hadap pun semua tu kan. Lepas tu dengan balik-balik muka dah merah, dah hitam, betul dah melepet lah kan. Tapi macam mana you boleh menjaga penampilan you, I mean as in sekarang kan? So atau mungkin you guys macam waktu training contohlah satu season ni laku lenjan lah macam mana pun habis season baru start balik jaga muka ke, jaga penampilan ke, ataupun sepanjang training tu memang you jaga juga ke macam mana? Zaman sekolah dengan zaman you cara penjagaan saya lain. Zaman sekolah saya memang tak fikir langsung tentang kecantikan. So every year memang berbelak lah muka. So kita orang memang tak pakai sunscreen pun. So macam lagipun kita orang all girls kan, semua perempuan, tak ada siapa pun nak tengok. So macam tak kisah. Tak malu sangat lah. Malu sangat lah, lenjan lah kan. Lepas tu pergi jumpa orang pun time performance je, itu pun tak ada siapa kenal kita. So kisah apa kan dah kenal. So macam itu je lah. Time universiti saya dah start ubah cara pakailah sunscreen. So memang menjaga kat, maksudnya dekat you tu memang menjaga kat. Dah start jagalah sikit. Faham. So tak macam, sebab yelah kita faham kat universiti dia macam campur. So macam bukanlah nak kata nak impress, tapi kita nak macam menjaga diri sendiri kan. Penampilan diri lah. Tapi nak tanya Raihan lah kan, sebab dekat UiTM tak kisahlah UiTM Perak ke, UiTM Shah Alam ke, ada tak jumpa lelaki yang saya cakap tadi sebab lelaki metrosexual tu? Oh ada. Ada tak? Time dekat diploma ramai daripada Shah Alam. Oh. Ramai Ramai diploma. Ambil macam perempuan tak pakai pun tapi dia yang lebih-lebih. Ada lah? Ada. Dia macam ada satu grup ni, dia memang jenis macam tu.
Satu grup. Kadang-kadang dia yang ajar saya, pakailah ni sunscreen ni, Oh, ya? pakailah ni. Macam, okay. Dia yang ajar saya macam tu. Faham. Sebab benda tu jarang. I mean, kalau ikut budaya kita dekat Malaysia ni, jarang kita jumpa orang macam tu. Kalau ada pun mungkin one in a million kot, tak tahu lah kan. So nak tahu ke sebab kita tahu macam kalau bab benda ni, kalau cakap pasal perempuan, orang tak kisah sangat sebab memang benda tu korang memang selalu apply kan. Tapi bila sebut lelaki, ada rupanya macam tu lah. Ada. When we talk about human beings kan, semua orang dia ada macam sensitivity sendiri masing-masing. So kita nak tanya macam regarding to emotion, mungkin perempuan ni dia ada satu special approach bila sampai satu tahap dia ataupun fasa meltdown ataupun exhausting timing yang waktu training lah kan. So memang absolutely akan ada macam-macam ragam kan, macam banyak sangat PL kan. Jadi Raihan, apa pendapat Raihan bila Raihan berada dekat dalam girls band ni kan, apa worst situation yang pernah Raihan alami ataupun pernah tengok kan, ataupun mungkin Raihan boleh bagi advice untuk kawan-kawan ataupun instructor yang dekat luar sana yang bakal ataupun yang tak pernah mengajar tim semua perempuan ni. Mungkin benda ni yang mereka perlu tahu bila nak mengajar sekolah perempuan ataupun tim yang dan tim dia ada perempuan. Faham. Sebab isu ni memang sinonim lah kan sekarang. Sebab tadi kan saya cakap kita orang dah di-train untuk attitude macam lelaki kan. So bagi saya tak ada masalah. Tapi dia masalah bila saya masuk universiti, saya jumpa dengan dia memang tak ada pengalaman. Dia macam memang baru start universiti. So dia macam tak rasa lah apa yang saya rasa dulu. So dia macam akan rasa meltdown tu. So mula memang susah lah saya, sebab saya tak reti nak macam nak contohnya nak pujuk dia kan. So saya macam mula macam susah sikit lah. Macam apa hal sikit je kot. Padahal kita, sebab dia memang tak biasa kan. Sebab kita dah biasa, lepas tu kita dah tu. And then lama saya fikir macam buat apa saya nak fikir macam tu. Sebab dia baru, saya dah lama, saya boleh tahan, dia tak boleh tahan. Kenapa nak kena sama rata kan. Perempuan dia emosi lah kan. Perempuan kan beremosi sedikit. Kalau sebab perempuan kan cepat terasa, maybe jangan terlalu attack dia seorang, faham tak? Macam dia sini seorang salah kan, kau jangan mami lah. Kita kena berlapik. Itulah. Berlapik sikit lah, so dia takkan terasa. Tapi sebenarnya kalau budak yang memang dah lama, dia tahu je kan. Tapi sebab dia yang baru nak start main time universiti ni, dia macam tak ada pengalaman. So kita kena, cara dia macam tu lah. Kita kena slow-slow, tak boleh pukul rata semua orang. Okay, faham. So itu tadi maksudnya kalau let's say kalau dia buat salah, nak marah tu jangan marah dia. I mean you need to, I mean kata kalau nak marah kena marah the whole team ataupun the whole section. Macam tak nampak benda tu salah dia seorang lah. Okay, nak tanya sikit ni berkaitan dengan, sebab kita tahu kebiasaannya benda ni kita tak boleh nak lari. Perempuan memang akan datang orang panggil dia punya datang bulan, period pain tu kan. So bila benda tu datang kan, macam lain orang dia lain hari, lain waktu dia datang benda tu. So macam mana benda tu, adakah benda tu kan kalau as a team members kita perlu ambil berat ataupun kata dia sakit ni, so kita kena bagi kelonggaran, ataupun kita kena layan dia sama je macam semua orang waktu dia ada benda tu? So bagi saya cara dia jangan datang praktis dia langsung lah. Macam satu hari tu kalau dia ada tengah period pain kan, bagi dia rehat sekejap. Kalau dia dah rasa okey, selalunya perempuan ni rasa period pain ni tak adalah satu hari pun, kadang-kadang setengah hari je. Tapi tak tahulah lain orang lain kan. So bagi saya bagi dia rest lah, macam tu je. Tapi so, setakat ni setakat ni apa? Tapi setakat ni jarang lah saya adanya berlakunya macam contoh teammate saya ada macam tu kan. Saya jarang berlaku lah. Ketika training pun jarang berlaku lah. Jarang berlaku lah.
So let's Tapi say ada let's say kalau berlaku lah, adakah we as a team members ni kita kena macam tak apalah sikit itu teruskan training, ataupun macam okay, tak apa, kau tepi dulu, kau sedar okey, kau caw. Kita kena kasih dia rest lah sebab kesihatan kan. Kita kena jaga kalau macam terlalu push kan jadi benda lain tak. Faham? So dengar instructor ataupun kawan-kawan band yang kat luar sana, kalau korang notice muka kawan korang dah kelat, dah macam lain macam sikit kan, korang tanya dulu kenapa. Mungkin dia ada masalah-masalah yang tertentu, dia malu nak share. So korang faham, bagi dia orang rest. Jangan push. Kita tak tahu, mungkin akan ada side effect dia selepas daripada itu kan. Kita tak nak benda tu berlaku kan. Berlarutan dia punya sakitan dia. Kita nak tanya lah, Rehan ada mengikuti tak perkembangan marching band dekat Malaysia ni? Adalah sikit, tapi tak banyak sangat lah. So I mean antara banyak-banyak team yang established kat Malaysia lah, tak kisahlah sekolah ke, independent ke, ataupun universiti sendiri ke, yang mana satu jadi favor untuk Rehan? Macam bila tengok team ni macam wah, aku impress gila tengok team ni. Dalam Malaysia ke international? Malaysia Okay lah. Malaysia yang saya paling favor Asma lah kan. And then sebab dia girls school, kita pun kena pandang sama kan. And then sekolah dan kat Perak tu apa nama dia lupa. Danhua. Kalau kat sekolah dulu, kalau band-band kat Johor macam SIGS ada look forward tak? Ataupun pandang diorang sebagai rival ke? Ataupun macam mana? Adalah sikit sebab kita orang kena train. Jangan tengok orang luar, fikir diri sendiri dulu. Aslah. Kira macam orang luar kau nak buat apa, power macam mana pun kau tak kau lah. Janji aku tak kau lah. So kita kena fikir diri sendiri gitu. Tapi adalah dulu kita orang selalu lah juga macam tu ambil tahu lah juga dia orang buat team apa contoh kan. So okay, dia orang buat team ni okay. Tu je lah. So macam tak ada korek lebih lah. Macam tengok macam apa lah, kata spy. Tapi macam kita tahu apa perkembangan dia orang ke apa semua, tak tahu lah. Tak, kita orang tak tahu kan. Team je lah kot, team apa. Faham. Apa pendapat Raihan tentang bilangan purata wanita yang sedikit berbanding lelaki yang berkecimpung dalam bidang marching band ataupun industri ini sendiri? Sebab kita ambil contoh lah, kalau kita sebut instructor mesti ramainya daripada lelaki. Kalau dia sebut judge pun lelaki juga. Perempuan mungkin ada, tapi dia macam kita jemput international, itu pun macam kalau nak kata daripada Malaysia solely memang jarang lah nampak kan. So Rehan rasa macam benda ni adalah satu benda yang normal ataupun satu diskriminasi terhadap wanita dalam industri ni. Sedangkan Presiden Persatuan Pencaragam Malaysia merupakan seorang wanita. So macam kenapa dia ketua dia perempuan tapi macam anak-anak dia tak ramai perempuan. So apa pendapat Rehan? Pendapat saya betul lah tu, sebab kita limited kan, instructor perempuan sangat limited. Nak cakap diskriminasi tu tak juga, sebab maybe sebab wanita Asia lah kan, Asia kita kan macam more to dah kena brainwash lah kot. Brainwash kau kena jadi ni je, kau tak boleh jadi lain. So kalau kau jadi ni, maybe kau kena adalah tu orang cakap-cakap kau buat kerja ni, faham tak? Tapi tak salah pun bagi perempuan nak jadi instructor, sebab dulu saya sekolah STF, instructor saya perempuan. So tak ada masalah pun. And then maybe bila saya masuk universiti, instructor saya semua lelaki lah kan. And then bila diorang tanya instructor perempuan dulu macam mana, mesti best kan, diorang cakap mesti best instructor kau perempuan. Tak ada, instructor perempuan lagi lah dia garang. Garang lagi. Lagi garang 2 kali ganda macam. Lepas tu okay, faham. So saya rasa patut lagi ramai instructor perempuan. Sebab kita macam mana nak cakap, kita kena balance kan lah. Sebab kadang-kadang kalau instructor lelaki, dia akan fikir sebab dia dah biasa dia tu lelaki, dia tak akan fikir kalau student dia perempuan ni macam mana, well-being dia macam mana. Ada yang ambil tahu tapi tak ramai lah. Ada tu, kalau ada memang bagus lah. Macam tu lah. Contohnya macam kostum kan,
kostum kostum. Kalau laki, kostum sangat senang sebab kau pakai apa saja pakai je apa kan. Tapi kalau perempuan, kita kena fikir lain, kita kena fikir cara. So dari situlah kita kena fikir. Sebab bila saya masuk universiti, contohnya uniform kan, diorang tak fikir pun kita orang perempuan ni macam mana nak pakai macam mana. Diorang cakap okay, so kau fikir pakai je ni dah. Tak fikir pun okay, perempuan kena pakai apa. Situlah. Okay, bercakap tentang uniform lah kan. I mean, waktu kat sekolah dulu mungkin korang punya consideration tu sangat tinggi sebab all girls kan. So macam you guys pun tahu nak kena pakai apa, nak kena macam apa yang boleh, apa yang tak boleh kan. Tapi bila masuk universiti kan, so macam benda tu dia jadi macam you bercampur. So bila bercampur ni dia jadi macam tak apalah, halal lah, jenis macam alah boleh lah sikit-sikit lah kan. So macam mana Raihan rasa benda tu? Sebab macam mungkin itu bagi setengah orang dia rasa macam alah benda tu it's just a performance and 10 minute performance, so macam tak ada apa sangat. So untuk dapat Raihan sendiri macam mana dengan benda tu? Sebab mungkin ada setengah orang dia sangat particular bab ni. Ada orang macam tak kisah, semata-mata mungkin sebab performance ni dia boleh buka apa dia nak buka kan. So bila habis tutup balik lah kan. So Raihan rasa macam mana benda tu? Sebab time sekolah dulu kita orang sangat particular uniform ni. Memang dari atas, daripada kepala sampai ke bawah memang semua particular lah. So bila masuk universiti, dia orang macam tak fikir sangat. Dia macam kadang-kadang buat seorang ni tak selesa. So bila dia tak selesa, dia nak perform pun dia tak boleh fokus. Sebab apa yang kita pakai ni menggambarkan diri kita kan. Betul. Itulah. Sebab saya faham dekat Perak dia ada course apa art bukan fashion. So macam saya tak tahulah ya uniform dekat Perak macam mana, tapi saya tak silap saya tahun 2019 kot uniform UiTM Shah Alam diorang macam diilhamkan daripada pelajar-pelajar fashion sendiri, betul ke? Ke ataupun tahun bila? 2019 kot maksudnya. So macam dia macam dia take into consideration macam mana pemakaian, maksudnya dia macam boleh kata unisex lah, lelaki perempuan boleh pakai benda tu. Macam ada setengah team dia macam contoh, saya ambil contoh mungkin bukan kat Malaysia lah, kat luar negara kan. So lelaki dia macam expose sikit, mungkin dia tak pakai baju, dia hanya sekadar pakai macam ada rantai, lepas tu pakai cawat je kan. So macam perempuan dia pakai cawat and then dia pakai bra. So macam kalau dekat Malaysia dia punya scene dia sangat berbeza lah kan, mengikut keadaan kat sini kan. So macam kalau let's say lah kalau benda tu berlaku lah kan, macam dia kata tak apa ni sikit je macam alah sekejap je. So nanti kalau perempuan yang bertudung tak apalah korang pakai turban je kan, lebih kurang macam tu lah kan. So apa Raihan macam mana Raihan akan react dengan benda tu? So macam mungkin lelaki macam tak kisah sangat, aku gemuk ke, aku kurus ke, aku nampak perut ke apa, janji benda tu macam itu je kan, time tu je lah. So macam lepas tu tak malu lah kan. So macam kalau Raihan as a woman macam mana? Okay, as a woman memanglah kita menitik beratkan kita punya appearance semua kan. Tapi bagi macam contoh lah, bagi saya kita perform sekali je, nak pakai over sekali je. Itu bagi saya lah, pandangan saya. Tapi maybe pandangan orang lain dia tak rasa dia rasa tak selesa. So kita kena pandang betul-betul lah. Macam contoh satu brand ni team dia nak pakai skirt lah kan, contohnya. Skirt. So kita kena fikir lah sebab hijabi kan, so kita pakai hijab. So kita kena fikir apa yang sesuai dengan perempuan, apa yang sesuai dengan lelaki. So kita maybe makan banyak kos sebab ada dua beza kan. Tapi uniform tu kita menggambarkan team. Kalau menggambarkan team lah, kita kena jaga nama team kita kan. Betul. Nama je lah. So kalau merepek dia nampak team tu merepek lah. Cakap pasal kostum lah kan. Pernah tak keluar duit sendiri sampai beratus-ratus untuk kostum tu saja? I mean for one season. Atau bukan kostum lah, I mean the whole, macam mungkin universiti ataupun team tu sendiri ada bajet untuk korang, tapi macam disebabkan tak cukup, tapi korang keluar duit sendiri untuk macam untuk lengkapkan aksesoris ke, kostum ke, macam benda-benda yang
benda yang menambah lah. Pernah tak? Ada, mesti ada. Daripada ada, dulu mesti ada. Oh, daripada sekolah pun. Ada. Okay. So kalau nak tahu lah, kalau satu season tu paling banyak berapa habis? Alamak. Time sekolah. Ada sampai beribu tak? Adalah, ada. Oh. 1000 ada ke? Tak, paling banyak pun beratus-ratus lah. So let's say kita keluar duit kita beratus untuk benda tu. Let's say kita keluar beratus untuk that accessories. So benda tu jadi hak milik ke ataupun kita kena kembalikan? Hak milik kita lah. Okay, faham. Okay. So kita tanya soalan yang terakhir lah kan. Untuk episod kali ni. Jadi setelah bertahun-tahun sejak pada form 1 sekarang dah 10 tahun lah kan. Maksudnya 13, 23, 10 tahun lah kan. So dah 10 tahun berkecimpung dalam industri marching band ni, apa yang Raihan rasa impak terbesar terhadap diri Raihan selepas menjadi pemain marching band ni, ataupun kita kata sebagai sebahagian daripada industri? Bila saya join marching band ni, saya rasa lebih macam confident. Kadang-kadang saya tak fikir apa yang orang cakap pasal diri kita. Dah lantak lah nak cakap pasal diri. Kita ada pendirian tetap. Gitu. Sebab dari kecil kan dah train. Jangan pandang orang lain. Fikir diri sendiri dulu. Fikir diri sendiri and fikir team sendiri dulu. And yalah, pendirian tetap tu yang paling impak, paling besar. Selain daripada tu ada lagi? Selain itu, yang berbeza lah kan daripada, sebab dari sekolah kan okay lah, dulu zaman sekolah dengan zaman universiti saya punya attitude lain sangat. Kalau kawan saya lain SP dia berubah menjadi baik ke? Macam mana tu? Berubah dari macam mana? Okay lah, dulu daripada masa sekolah nak masuk diploma Perak, semua orang takut dengan saya tau. Sebab dia orang cakap saya ni garang. Sebab padahal saya tak adalah garang, sebab dia orang muka saya lah kot, muka saya garang kan. Lepas tu dia orang macam takut lah kan. Lepas tu sebab dah terbiasa dari sekolah dulu, bila masuk diploma je kita dah terbiasa, kita act attitude tu. So bila lama-lama kita kan dah jumpa dengan orang macam-macam perangai kan. Itu macam gila-gila sikit. So kita macam lama-lama kita akan rasa buat apa aku nak jadi serius sangat. Kita kena have fun lah juga kan dalam marching band ni. So berbeza. Dulu saya macam jenis tak cakap orang sangat lah. Tak bercakap dengan orang. Sekarang dah belajar untuk bersosial lah. Bersosial lah sikit kan. Okay. Ada tak merasa macam, mungkin bukan impak lah, tapi macam ada tak rasa macam diri ni ada privilege bila jadi budak band ni berbanding dengan budak-budak lain? Privilege dari segi apa tu? Tak tahu, mungkin kelebihan dia rasa macam tak let's say keistimewaan. Jadi senang cerita, ada tak rasa macam kita ada keistimewaan bila jadi budak band ni, macam different from the others? Macam contoh lah kan, macam contoh ada orang cakap bila kita join marching band ni, kita punya time management kita lagi power kan, orang cakap. Tak tahu lah, tapi ada je orang terlajak apa semua kan. So tu mungkin pandangan orang yang berbeza lah kan. So kalau Raihan sendiri macam mana? Bagi saya sebab betul lah tu, menepati masa, tapi tak semua orang menepati masa kan. Ada certain ni kan. Tapi bagi saya sebab saya memang belajar bidang sains. So otak kiri dengan otak kanan akan balance. Sebab sains kan logik, music kan arts kan. So kita akan, bagi saya lah, kita akan berfikir dua side. Kita takkan fikir satu side je. So kita akan balance. Pemikiran kita pun kadang-kadang macam bagi saya akan fikir dua side. Kalau side ni apa orang cakap, kalau side ni apa orang cakap. So yang bagusnya balance lah. Kita punya pemikiran lagi balance. Faham. Okay, let's say kita tahu yang Raihan ni asalnya start dengan piano kan. I mean sampai sekarang main piano. Kat rumah kira ada piano lah, main setiap hari lah. So pernah tak rasa macam ada penyesalan? Sebab yelah, kita tahu yang Raihan start dengan indoor punya music, which is piano lah kan. So maksudnya sebenarnya boleh je pergi main untuk orkestra sahaja kan.
Tapi pernah tak ada semacam penyesalan sebenarnya, macam aduh patutnya aku stay main piano je, tak payah pun nak main marimba ataupun main snare ke? Ada tak? Ada. Suka lah. Tak pernah regret lah. Tak pernah Sebab regret lah. orkestra entahlah, bagi saya orkestra ada macam boring sikit sebab kita duduk je kan. Kalau marching band kita ada gerak-gerak sana sini, so lagi best bagi saya. Dari segi prefer marching band lah. Tapi saya tak cakap saya tak suka orkestra. Saya suka juga. Gitu lah. Mungkin orkestra ni dia tak kena jiwa kot, sebab dia ni permainan untuk T20 mungkin lah. Mana ada semua orkestra dekat dewan-dewan biasa, semua dewan-dewan masyhur kan. Last but not least lah, untuk sebelum kita menutup voice out pada episod kali ini, mungkin Raihan boleh berikan sedikit kata-kata semangat ataupun galakan kepada anak muda dekat luar sana ataupun untuk community marching band supaya kita bangkit semula setelah kita nak menuju ke fasa endemik ni. Kita dah tahu dah, kita sebelum kita pandemik kan, so macam kita kena hidup dalam COVID, and then sekarang ni kita dah kena akui yang kita akan hidup dalam fasa endemik, which is kita akan hidup dengan COVID ni kan. So mungkin ada nasihat sikit atau kata semangat kepada mereka di luar sana supaya walaupun dalam fasa endemik ni kita masih lagi boleh meneruskan kita punya minat kita, passion kita terhadap marching band. Okay, nasihat saya dekat kamu-kamu semua yang masih dalam marching band industry ni, don't give up lah, never give up. Orang selalu cakap marching band ni tak ada hala tuju, tak ada future. Sebenarnya ada je future. Instructor semua itu kaya, instructor ingat tak kaya ke? Itu macam kaya dapat apa ni dekat. So macam stereotype orang Malaysia ni, kau main music kau tak ada masa depan. Habis tu kau dengar muzik kat radio tu bukan muzik itulah. Weh, betul juga tu. And then never give up lah. Kita faham sebab pandemik ni semua benda dah terbatas kan. Kita tak boleh nak practice macam selalu. Betul. Tapi kita sentiasa ada solusi. Kita boleh macam contoh sekarang kita boleh buat Google Meet. Tapi cuma limit kita instrumen tu tak semua orang ada. Tapi tak apa, solusi mesti sentiasa ada sebab orang Malaysia kan ramai kreatif kan. Betul. So that's for me. Alright, thank you Raihan. Dia kata jangan give up lah kan. Anything happen, kalau kita minat kita teruskan je passion kita. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Raihan kerana sudi untuk bersama dengan kita dalam voice out untuk episod kali ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Voice of Kashan. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. See you guys again. Thank you everyone. Bye.